Jom. Lead down test ni kita nak tahu bocor dia dekat mana. Valve intake ke, valve exhaust ke, silinder ke, gasket. Jadi nak buat lead down test, dia perlukan special tool lines. Yup. Okey, yang ni kita simpan dulu. Letak atas. Kita dah tahu silinder nombor 2 rendah. Dan yang ni pun kita simpan dulu, dah tak nak guna dah. Okey. Oh, banyak special tools dia. Okey, yang kedua adalah benda ni. Lead down test. Kit dia adalah ini. Nampak dalam gambar tak? Nampak? Okey, ini dia. Kit dia. Okey. Dia memerlukan kits ni berserta ni yang tak best ni sebab tak ramai orang ada. Kompresor. Sebab kita perlu masukkan angin kat sini. Lebih kurang dalam 3 bar. Setting daripada radiator sampai 3 bar, kita setting dekat sini untuk berada dalam keadaan set position kat sini. Tapi sebelum tu, sebelum kita setting benda ni, kita kena pastikan silinder nombor 2 berada pada top dead center, iaitu kedudukan di mana silinder paling tinggi dalam lejang kuasa. Sebab kat situ je kita nak check dia punya, orang kata, peak compression dia kat situ. Jadi nak check menalah tu, saya perlu pusing crankshaft kat bawah. Biasanya saya praktis, saya masukkan screwdriver dekat spark plug. Saya masukkan screwdriver dekat spark plug macam ni. Okey, kat sana screwdriver. Saya pusing crankshaft dan silinder tu naik paling tinggi. Kita boleh rasa dengan screwdriver tu, silinder tu paling tinggi. Okey, pada waktu tu dia ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan macam saya cakap tadi, silinder paling tinggi untuk lejang kuasa, ataupun silinder paling tinggi untuk lejang exhaust. Jadi pada waktu lejang exhaust, valve intake dengan valve exhaust kedua-dua terbuka, memang leaking, memang teruk. Jadi kena pusing satu pusingan lagi untuk dapat pada lejang kuasa. Saya kena pusing benda tu dulu sebab kamera dah overheat. Jadi bila saya dah set benda tu, nanti kita bersambung. Okey, saya pasang spiral ratchet ni dekat puli, dekat skru besar puli ni, set 21. Dan saya pusing sehingga saya rasakan dengan orang kata screwdriver ni, piston berada pada posisi paling tinggi. Okey, jadi kalau terlebih boleh undur, jadi piston paling tinggi. Okey, yang ni saya dapat. Tapi saya tak tahu sama ada dia dalam posisi orang kata fire atau posisi exhaust. Jadi kena test. Okey, ni penyambung tadi, sambung dekat sini. Lebih kurang saja antara compression tester dengan lead down tester punya ni hose. Okey, kemudian saya ambilkan tester. Saya ambil tester dan saya sambungkan kepada kompresor. Dekat kompresor saya set 3 bar. Jadi kat sini dia akan set pada 2 bar, berada pada posisi set. Jadi kat sini saya pasang, kita tengok. Okey, leaking dia adalah 25%. Tak adalah terlalu teruk leaking dia. Okey, leaking dia tak teruk, 25% je. Betul. Okey, set lagi sekali, set. Yes, 20% pula. Sekejap. Lebih kurang 20%. 20% hingga 25% sahaja leaking dia. Jadi leaking ni masih lagi acceptable sebab orang kata leaking ni masih lagi dalam posisi low, bukan dalam posisi moderate ataupun sederhana yang boleh menyebabkan kadang-kadang silinder tu mati. Jadi dalam posisi low ni, okey, compressor key in, bunyi agak bising. Jadi kenapa compression dia rendah?
iaitu 6.5 berbanding silinder lain yang mana compression dia adalah 8.25. Jadi yang tu kena buat double check balik, iaitu buat lagi sekali compression tester pada silinder nombor 2. Dan sekarang kita buat perbandingan untuk silinder nombor 1 punya leaking. Okey, jap. Piston paling tinggi. Okey. Kat sini kita nak test piston nombor 1 atau nombor 4. Dia dua-dua berada pada piston paling tinggi sekarang. Jadi kita test nombor 1, kita buat perbandingan berapa persen yang ni leaking. Okey. Set pada 5%. Okey, ready? Yang ini, wow. Leaking dia hanyalah 10 hingga 15%. 10 hingga 15% leaking. Kita buat tester 10 hingga 15% leaking. Saya kagum ni dengan enjin ni. Enjin hampir 30 tahun. Dia punya leaking sama macam baru lepas buat overhaul. Kalau bawah daripada 20%, biasanya selepas buat overhaul, iaitu kita gram valve balik, kita ganti piston ring balik, silinder ketat, silinder tak bocor. Jadi silinder tu langsung tak bocor dan memberi reading kurang daripada 20%. Enjin ni dalam keadaan terbaik. Cuma kita kena double check balik silinder nombor 2, kenapa compression test dia hanya 6.5 bar. Okey, kita ambil balik alat tadi. Kot-kot masa proses buat test tadi ada kesilapan di mana-mana, kita double check balik. Mana alat dia? Ni dia. So kita double check, harap-haraplah yang first tadi saya salah. Dan yang ini adalah yang kedua yang bagus. Harap-haraplah. Ini tak perlu buka enjin, cuma perlu basuh bahagian luar saja. Dan ganti vasil. Sebab vasil dia dah koyak, dah bocor, enjin dah keluar asap putih. Okey, lagi sekali clearkan kawasan, keluarkan spana dekat sini. Okey, lagi sekali kita check, harap-harap dia dapat macam silinder lain. Sekarang dapat 8 bar. Kenapa tadi 6,5? Mungkin sini tak ketat tadi, dekat bawah ni tak ketat, ataupun sebab kotor dia ada bocor sikit. So yang ni saya pulas kakao sikit. Kali kedua, test. Yes, 8 bar. Kurang sikit. Yang lain 8.25, yang ni 8 bar. Test kali kedua dan ketiga. Jadi test yang pertama tadi result dia ada ralat 6,5 tu bukan. Okey, jadi kenapa kereta ni compression test dia di bawah 10, tapi bila kita buat lead down test dia masih lagi dalam kategori low leaking. Okey, sebab dia adalah enjin ni direka low compression punya enjin. Jatuh kamera. Sampai tak jatuh ni. Kamera saya terkeluar nak jatuh daripada tripod. Okey, kat mana tadi? Kenapa compression test dia hanya 8 hingga 8.25 bar, bukannya 10 ke 12 bar ke 14 bar ke? Kenapa 8 hingga 8.25 bar? Sebab enjin ni direka adalah low compression enjin. Maksud dia nisbah mampatan dia rendah. Ini kena google balik.
Tapi itulah, enjin ni agak susah nak google dia punya spek. Saya duduk rasa dia punya spek ni tak 8.5, 8.7 nisbah 1 compression ratio. Kalau enjin berbanding enjin moden yang cecah 10 hingga 10.2 nisbah 1 compression ratio. Ni enjin lama memang didesign compression ratio dia low. Okey, itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, enjin ni pernah dibuka, tapi tak tahu bila. Pernah dibuka. Dan mekanik lama menggantikan gasket cylinder head ni, gasket antara head dengan blok bawah ni, menggunakan gasket yang tebal, gasket karbon tebal. Jadi bila gasket tu tebal, compression area akan jadi besar dan compression ratio akan jatuh. Bila low compression ratio, itu yang memberi result compression test rendah. Jadi untuk jadi rumusan untuk enjin ni tak perlu overhaul. Dia masih lagi sihat sangat-sangat. Leaking 20% maksimum, 25% maksimum. Yang paling low leaking adalah 15%. Jadi enjin dia sangat-sangat sihat. Cuma saya kena buka valve cover, ganti valve cover gasket, dan saya akan ganti valve seal. Dan saya akan buat video menggantikan valve seal tanpa angkat head. Kemudian itu video next, sebab saya masih lagi mencari spare part dia. Valve seal dia agak susah nak dapat untuk kereta model Ford ni. Dan waktu hari Merdeka ni banyak kedai tutup, jadi susah sikit nak cari barang. Jadi bila dah ada barang nanti, saya akan tunjukkan macam mana nak tukar valve seal tanpa perlu angkat head. Orang kata tak perlu nak cabut head, buat valve seal dekat sini saja. Alright, saya gembira sangat-sangat. Enjin ni dalam keadaan sihat. Tak perlu nak turun, nak orang kata nak buat overhaul 30 tahun hampir. Alright, jadi diagnose hari ni, orang kata nak check kondisi enjin, bagi saya sangat-sangat berpuas hati. Enjin dalam keadaan sangat-sangat sihat. Compression dia tak tinggi, tapi leaking dia rendah. Jadi kat sini je petang ni dah nak maghrib. Apa yang saya nak share untuk buat diagnose kondisi, orang kata diagnose, nak check kondisi enjin. Ini tips yang berguna untuk siapa-siapa yang nak beli kereta second hand yang dah tua. Okay, nak beli kereta second hand yang dah tua, dan kalau owner je ni tak cerewet, korang boleh test macam-macam dekat kereta tu. Ini adalah salah satu test yang korang wajib buat. Compression test dan juga leak down test. Korang wajib buat. Contohnya korang dapat compression yang terlalu rendah, itu possible dia piston ring dah makan, dinding blok dah calar, valve bocor. Jadi korang beli kereta tu, korang kena overhaul balik enjin dia. Dah satu cost extra. Jadi macam saya ni, rezeki saya dapat enjin dalam keadaan sihat. Cuma kotor lah, comot memang dahsyat dah. Kotor dia memang teruk. Tapi saya berpuas hati lah, enjin dia yang sangat-sangat sihat. Okay korang, kalau korang nak cari benda ni, korang boleh cari dekat Lazada, Shopee je. Ini adalah lay down test. Satu set. Dah azan maghrib, jadi bengkel kena tutup sekarang. Dan ini adalah compression tester. So korang carilah. Untuk DIY macam satu kos yang sangat besar. Yalah, korang nak beli dua alat ni hanya nak test biji kereta, memang tak berbaloi. Tapi bagi bengkel-bengkel, yalah, diorang kena ada lah benda lah ni, baru sedap sikit bercerita, bersembang. Tak adalah main jampi-jampi pakai air dalam besin. Okay, dah maghrib. So sekarang saya nak masuk mandi-mandi, solat maghrib. Jadi kita bersambung lagi cerita pasal van tour ni. Yang pasal gear ni tak sempat buat video sebab kerja tengah malam. Sayang, kalau tak dapat lagi satu motivasi sama-sama. Okay, harap dapat membantu semua. Sekian.